Ya, ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama marilah sama-sama kita melahirkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan taufik dan hidayahnya telah mengurniakan kekuatan kepada kita semua untuk sama-sama kita bermuzakarah dan berbincang. Jadi kedatangan saya ke sini sebenarnya bukan untuk mengajar, saja nak sembang-sembang dengan tuan-tuan, nak suruh muka. Kalau nak ilmu, tuan-tuan padam mengaji dengan Ustaz Halim ya. Mari sini kita nak muzakarah je, tukar pendapat dan pandangan. Jadi kita sediakan untuk tatapan pengajian kita ataupun tazkirah kita ni Mu'inul Mubin. Tengok Mu'inul Mubin ni saya tertarik. Di beberapa tempat saya ada mengajar juga kitab ni. Dia lebih kurang macam Bulughul Maram juga, ataupun Umdatul Ahkam. Lebih kurang hadis-hadis yang kita akan jumpa selepas pada ni. Sebagaimana yang kita ketahui, setiap amalan yang kita nak buat, pegangan yang kita nak pegang, mesti bersumberkan kepada Quran dan hadis. Jadi secara kebetulan kitab yang kita pegang ini memang nak bawa kita kepada hadis. Di sudut fikrah, kepentingan kembali kepada Quran hadis semua kita dah tahu kan. Kita dah baca ayat Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Dzalika khairul lakum dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jadi demikian itu lebih baik bagi kamu dan sebaik-baik kesudahan. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Banyak ayat Quran kan. Dia sebut qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi ayat-ayat Quran semua suruh kembali kepada Quran dan hadis. Hari ini kita nak kembalilah kepada Quran dan hadis dengan kita membaca kitab fiqh yang berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi. Sebagai mukadimahnya, kita ni orang Malaysia lah, tak kira orang Melayu, tak kira orang apa yang beragama Islam, bila sebut masalah kita mempelajari hukum fiqh, mesti nak kena cari fiqh ni. Mesti kita kata dalam kitab-kitab fiqh yang ditulis oleh para ulama-ulama fiqh, seperti Mata'ul Badrinya, Kifayatul Muhtadi, Sabilal Muhtadi, Iqna'nya, Bujarimi, Majmu'. Kalau kita kata tauhid, mesti kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama tauhid. Kalau nak faham tauhid, Aqidatul Najin, Darus Samim, Baqaratul Ma'ani, Syarah Usul Tahqiqnya. Kalau sebut tasawuf, sebutlah macam Penawar Bagi Hatinya, Ihya Ulumuddinnya. Bukan kata tak baik kan, bagus semua, kitab-kitab tu semuanya bagus. Tetapi isu ni di sini, di manakah fiqh berdasarkan kepada Quran hadis? Di manakah tasawuf yang berdasarkan kepada Quran hadis? Di manakah tauhid yang berdasarkan kepada Al-Quran hadis? Adakah Nabi tidak ada tasawuf? Tidak ada tauhid? Tak
tak faham masalah akidah? Oh, Nabi memanglah dia faham sebab dia direct wahyu daripada Allah Ta'ala. Sahabat ni tak reti fiqh ke? Jadi pelik Ustaz ya? Jadi pelik bila fiqh mesti nak kena cari. Bukan kata salah. Jangan silap faham pula. Tak salah, tetapi di manakah fiqh Quran? Di manakah tauhid Quran? Di manakah tasawuf yang berdasarkan Al-Quran? Yang tu kadang-kadang saya duk berzakarah dengan kawan-kawan saya susah hati. Seolah-olahnya sebelum kita masuk sembang kita dalam kitab tadi, Mu'inul Mubin, seolah-olah Quran tu sekadar dibaca untuk dapat pahala. Bulan Ramadan 30 juzuk, bangga ya, panggil pelajar-pelajar tahfiz. Jadi imam masjid surau. Seronok ah. Lepas tu orang mati pula buka Quran lagi. Bagus, bukan kata tak bagus baca Quran ni, bila-bila masa pun baca. Tapi adakah sekadar tu? Sekadar Quran ni dibaca ketika mati, sekadar tarawih, sekadar tadarus, sekadar nak ambil pahala. Pahala baca Quran. Sebenarnya bukan Quran, bukan yang tu sahaja. Quran juga untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita seharian. Quran dan hadis ni termasuklah ibadah-ibadah sembahyang, puasa, zakat, haji. Ada ayat-ayat berkaitan dengan puasa, zakat, haji dalam Quran. Begitu juga di dalam hadis-hadis Nabi. Kita nampak ilmu Quran hadis ni memang tidak tersebar. Di atas tujuan dan maksud tersebutlah saya mari sini untuk bermuzakarah dengan tuan-tuan. Bukan nak mengajar ni. Kalau tak betul, ustaz kena tegur. Kita mari nak muzakarah, nak sembang-sembang. Okey, Kitabut Taharah, hukum bersuci. Firman Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya sungguhnya Allah kasih kepada orang-orang yang banyak taubat dan kasih kepada orang-orang yang bersuci. Sebab apa dia kata Allah Ta'ala kasih, Allah Ta'ala suka kepada orang yang banyak taubat? Tak mana kata banyak taubat itu? Tawwabin. Dia panggil sirah mubalaghah. Tawwab maknanya mufrad. Tawwabani, tawwabin, orang-orang yang suka bertaubat, yang banyak bertaubat, bukan sekali dua dia bertaubat. Dalam hadis kita baca kan, di antaranya hadis yang dilaporkan oleh Imam Nawawi, di dalam bab taubat ini Rasulullah ada riwayat 70 kali dia taubat istighfar sehari semalam, ada yang 100 kali. Di dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tak ada dosa dengan Allah Taala. Kita ni bergelombang dengan dosa hari-hari, siang malam pagi petang. Tetapi Allah Taala kata sifat orang beriman ini, walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dosa tu semua orang buat, tapi jangan duk kekal. Mereka tidak mengekalkan dosa. Mereka bertaubat kepada Allah Ta'ala. Nak jadi orang beriman ni memang sentiasa kena taubat. Apatah lagi kita ni duk bergelombang dengan dosa siang malam pagi petang. Jadi Allah Ta'ala ni dia sayang orang suka orang bertaubat ni. Dan Allah Ta'ala semua dosa yang kita lakukan, saya lakukan, tuan-tuan lakukan, semua Allah Ta'ala ampun kecuali syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala tak ada ampun dosa yang orang syiriknya. Selain daripada dosa syirik, semua Allah Ta'ala ampun. Di antara dosa yang paling besar yang dilakukan oleh manusia, di antara dosa-dosa besar ini adalah bunuh orang. Kalau terbunuh, bukan nak suruh bunuh orang, pengalaman orang yang duduk dalam kegelapan, tak dapat petunjuk hidayah daripada Allah Ta'ala, pernah berlaku perkara yang macam tu, maka ada harapan Allah Ta'ala mengampun dia. Apatah lagi dosa selain daripada bunuh. Kerana di dalam surah Al-Ma'idah Allah Ta'ala sebut, min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a. Ini cerita Qabil-Habil kah? Bunuh seorang seolah-olah macam bunuh seluruh manusia atas dunia. Tetapi kalau dia bertaubat betul-betul dengan Allah Ta'ala, sekarang ni kita nak muhasabah, nak jadi kita orang beriman, kita tak pernah bunuh orang, tak pernah berzina, tak pernah menarak, dosa-dosa hak lihat kecil-kecil kita buat pun, lagilah Allah Ta'ala itu maha pengampun, maha penyayang. Tawwabin, Allah Ta'ala maha menerima taubat dalam bentuk sirah mubalaghah. Allah Ta'ala suka sangat tu. Kalau hak dosa besar yang kita sebutkan contoh-contoh tadi kita tak buat, hak lain daripada tu kalau terbuat, Allah Ta'ala maha mengampun. Dia boleh menerima taubat kita. Wa yuhibbul mutatahhirin.
Allah Ta'ala juga suka orang yang sentiasa membersihkan dirinya. Tatahhara tatahhuru tatahuran mutatahhirun mutatahhirani mutatahhiruna. Ini isim fa'il daripada tatahhara. Jadi yuhibbul mutatahhirin, suka orang yang sentiasa membersihkan diri. Isim maf'ul kan, suka akan orang yang suka membersihkan diri. Jadi membersihkan diri ini dalam fiqh ada dua, sama ada daripada dosa dia ataupun daripada pakaian badan dia dan tempat sembahyang. Dosa daripada dosa, yang tu dosa-dosa yang kita buat, kita bertaubat. Adapun selain daripada dosa, itu kebersihan luaran. Macam kita nak sembahyang, 3 perkara kena bersih kan, diri kita, pakaian kita dan tempat kita sembahyang. Taharah pada bahasa di sudut lughah. Kan kita ada as-salatu lughatan, as-salatu istilahan. Di sudut bahasanya apa dia? Bahasa ni maksud di dalam bahasa Arab, huraian di dalam bahasa Arab. Pengertian di dalam bahasa Arab ni apa dia? Taharah itu ialah bersih ataupun suci daripada segala kekotoran yang nyata, yang kita nampak lah, yang terang. Itu dia. Dan yang pada maknanya, pada maknawi, seperti segala aib. Aib ni segala kecacatan. Katakan suci dengan kerana air. Dikatakan suci dengan kerana air. Suci itu bersih. Bersih-bersih itu salah satu daripada alat suci, alat bersih, iaitu dengan air. Dan mereka adalah orang-orang yang membersihkan diri. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala suka dengan kerana air, suci kerana air, suci dengan kerana air, dan mereka adalah orang-orang yang membersihkan diri. Maknanya orang yang sentiasa membersihkan diri daripada dosa ataupun daripada najis, kekotoran, memang Allah Ta'ala suka. Rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Lelaki-lelaki yang suka membersihkan diri mereka. Maknanya Allah Ta'ala suka orang yang bersih ni. Okey. Artinya dia kata orang-orang yang suci daripada segala keaiban. Di sudut istilah ni, bersih itu suci daripada keaiban diri kita. Selain daripada bersih daripada najis tadi, kita ada keaiban, ada kelemahan. Bersihkan diri kita daripada segala kelemahan. Maknanya dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah, mentakarubkan diri kita kepada Allah Ta'ala, membuang benda-benda yang aib. Aib itu benda-benda yang lemah lah, benda-benda yang kotor, benda-benda yang dipandang tidak elok. Taharah pada syarak ialah suatu perbuatan yang dengannya boleh menghasilkan akan terangkatnya. Tadi sudut lughah. Hak daripada syarak pula dia kata di sini. Syarak ni istilah agama lah. Di sisi agama Islam, ialah suatu perbuatan yang dengannya boleh menghasilkan akan terangkat, terhapusnya suatu yang menegahkan. Menegahkan maknanya menghalang atas adanya hadas ataupun najis. Taharah pada syarak ni nak menghapuskan, nak menghilangkan hadas yang ada pada diri kita ataupun najis. Orang yang tak ambil sembahyang, tak ada sembahyang, apa yang menghalang dia sembahyang? Kerana hadas. Hadas tu makna angkat hadas. Yang ada orang Melayu kita duk mengaji kan, nawaitu raf'an hadasil asghari, hadas akbari. Maknanya angkat hadas tu, kadang-kadang orang duk hafal benda ni pun dia tak tahu. Angkat hadas tu apa dia? Kita pernah tanya orang duk mengaji lama-lama ni, angkat hadas tu apa dia? Dia tak tahu. Angkat hadas tu maknanya buang hak duk ada dalam diri kita. Dia duk hafal lama dah benda tu. Sebenarnya hak dalam hati tu hak pentingnya. Niat-niat tu automatik dimari sendiri. Orang yang tak ada niat ni orang yang tidur, orang yang gila, pitam, kanak-kanak yang kecil, baby. Orang tua macam kita ni semua ada niat. Dia nak buat ibadat automatik benda tu mari. Ini pejam mata rapat tu kan. Macam mana ustaz nak masuk ni ustaz ya, susah. Nak masuk tu jadi payah. Tu cukup mana tu mengaji tu. Nabi, para sahabat, dia tak hurai masalah niat ini panjang-panjang. Walaupun kita terima dengan huraian ulama, qasdu syai' muqtarinan bil fi'li. Hak tu kita terima. Tetapi niat-niat tu bukan bercakap, dia automatik mari. Saya dahaga air, nak minum air ni, nak kena niat dulu sahaja aku nak minum air kerana Allah Ta'ala. Bila nak pegang tu, dia mari terus dalam hati. Kita duduk taktikal sembahyang tu, terus dia mari. Begitulah ibadat-ibadat yang lain. Okey, maknanya di sini dia kata suatu yang menegahkan atas adanya hadas.
Maknanya dia kata iaitu taharah itu menghilangkan hadas. Sesuatu yang menghalang kita melakukan ibadat, di antaranya hadas, sama ada kecil ataupun besar. Ataupun sesuatu lagi yang menghilangkan diri kita untuk melakukan ibadat, badan kita ada najis ataupun pakaian kita ada najis. Taharah tu buang, hilangkan. Sebab tu di dalam hadis ataupun fiqh dipanggil izalatun najasah. Izalatun najasah, menghilangkan najis. Kita akan jumpalah ni, sama ada mesti dengan air ke? Ataupun sesuatu, apa-apa alat yang boleh menghilangkan. Adakah semestinya dengan air? Lepas ni kita akan jumpalah. Nak bersihkan najis itu. Dan alatnya ialah air dan tanah. Sebahagian daripada alat untuk membersihkan najis itu, dia kata adalah air dan juga tanah. Tanah ni kita tayamum. Tanah ni kita tayamum, ganti daripada air. Kita akan jumpa bab dia sama ada bagi orang yang ketiadaan air. Tayamum ni dia sama ada kerana ketiadaan air. Air tu tak ada. Ataupun air ada tetapi tubuh badan dia sakit, tak boleh kena air, pun boleh kita tayamum juga. Semua bab tu akan ada di depan tu. Jadi kita tak perlu hulai panjang-panjang. Kita bincang apa yang tajuk yang ada di hadapan kita pada malam ini. Masuk bab tayamum besok kita bincang dengan lebih panjang insya-Allah. Maksudnya ialah menghilangkan najis dengan berwuduk, mandi dan tayamum. Okey, kalau ada najis dihilangkan dengan air. Kalau ada hadas hilangkan dengan apa? Wuduk kalau hadas kecil. Kalau ada hadas besar hilangkan dengan mandi. Kalau tak ada air ataupun sakit, dia boleh bertayamum. Tayamum pula adakah sebagaimana yang biasa-biasa kita dengar tu? Sekali tayamum, satu fardu, beberapa sunat. Tak boleh nak beberapa fardu macam macam wuduk. Tak, pendapat yang kuatnya satu tayamum selagi mana tak batal macam wuduk jugalah. Tapi kalau tuan-tuan rasa satu tayamum satu fardu lebih kuat, dia boleh beramal yang tu. Tetapi berdasarkan kepada fiqh hadisnya, bahawa satu tayamum boleh beberapa sembahyang selagi mana tak batal. Dalam sampai bab tayamum besok kita akan sambung cerita dia. Adapun air itu ialah yang turun daripada langit ataupun yang terbit daripada bumi. Daripada langit hujan, bumi mata air. Atas apa juga sifatnya yang semula jadi. Kalau air sifat semula jadi, dia keluar hujan daripada langit warna kuning, tak apa. Warna hitam, warna hijau, tak apa. Sebab dia sifat semula jadi. Terbit air daripada bumi tu, warna hitam ke, kuning ke, hijau ke, merah boleh. Tapi tak berlakulah sehari dua ni macam tu. Kita tak pernah jumpalah sehari dua ni hujan warna selain daripada putih. Yang kata tak boleh itu hilang bau, rasa dan warna, itu sifat yang mendatang dipanggil. Sifat itu mendatang. Hak tu tak boleh. Hak tu tak boleh. Yang ni kita kata kalau sifat yang asal, sifatnya yang semula jadi. Firman Allah Ta'ala, wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bihi. Surah Al-Anfal ayat 11. Bila berkaitan dengan sifat semula jadi, banyak orang duk tanya, keliru berhubung dengan masalah air klorin ni macam mana. Hilang daripada bau asal dia. Saya bawa dalam idaman penuntut. Ini kitab-kitab orang pondok belajar sekolah harap masjid surau kan. Jadi muka surat yang ke-9 dia kata, maka air yang masih suci lagi menyucikan yang lain daripada yang lain. Pada pendapat saya, pengarang kitab ini, air paip yang kita gunakan sekarang yang mana telah bercampur dengan klorin termasuk di dalam golongan air ini, air yang suci. Dia kata kerana apa? Kerana di sini kita sebaliknya, jika bercampur dengan suatu benda yang suci itu sedikit dan berubah sedikit, tidak hilang nama air. Seperti air yang bercampur dengan cecair yang sama sifatnya dengan air, maka air itu masih suci lagi menyucikan. Dalam kitab Syafi'i sendiri sebut macam tu. Sebab tu orang-orang yang berpegang kepada mazhab Syafi'i jangan takutlah nak ambil sembahyang, mandi hadas juga menggunakan air paip walaupun ada klorin. Sekarang ni bacaan kita kata air paip itu air klorin ke ataupun air berklorin. Dia ada beza. Bacaan kita kata dalam qolah itu masuk sedikit air sabun. Air bersabun ke ataupun air sabun betul-betul. Kalau air sabun betul-betul tak sahlah ambil sembahyang. Tapi kalau air bersabun, sedikit sabun termasuk dalam tu. Air klorin tadi, sedikit klorin dicampur masuk air ke dalam air yang kita guna tu, maka air itu masih
boleh kita buat berwuduk dan juga bersuci. Jadi kadang-kadang saya terpaksa kena bawa kitab Ustaz. Macam Ustaz juga belum ngajar bawa kitab. Kadang-kadang orang iktiraf. Kami mazhab ni, kami tak nak ikut cara ni, cara Wahabi. Ini bukan Wahabi. Ini mazhab Syafi'i kita. Sebab tu orang Syafi'i pun jangan susah hati lah. Dalam kita bincang masalah ni, semua mazhab hadis, semua mazhab pergi kepada hadis Quran hadis. Hak tu jangan susah hati. Tuan-tuan duduklah mazhab apa pun. Hak tu tak ada masalah. Okey. Dia kata artinya dan ia menurunkan ia Allah atas kamu daripada langit akan air supaya ia membersihkan akan kamu dengannya air. Kalau kami mengaji pondok dulu, Tok Guru sebutnya kembali kepada mana tu dia kata? Nya tu kan. Nya tu dengannya air. Sabda Nabi SAW pada perkara laut. Wa tuhuru ma'uhu al-hallu maitatuhu. Artinya bersih airnya laut dan halal bangkai, yakni ikan-ikannya. Riwayat Tirmizi dan mengesahkannya Imam Tirmizi mensahihkan hadis ini. Okey. Dia satu hadis yang panjang dilawatkan oleh Imam Tirmizi, yang sahabat tanya kan, kunna nahmilu qalilan minal ma, kami bawa sedikit air. Kalau kami minum air itu, macam mana pula kami nak berwuduk? Kalau kami berwuduk air itu, dia kata kami nak minum macam mana? Bila habis air itu takkan nak minum air laut. Bawa air sikit. Kalau guna air itu untuk berwuduk, habislah. Nak guna untuk minum pula, takkan nak minum air laut. Air laut tu sifat ada masin. Lalu sahabat tanya Rasulullah, ana tawaddau mimma il bahri. Adakah boleh kami mengambil air sembahyang dengan air laut? Sebab apa sahabat tak reti ke? Kita pula lebih reti pula daripada sahabat. Seolah-olah ni kenapa sahabat tanya? Masa itu ajaran Islam, hukum Islam tengah duk turun lagi. Tak sempurna lagi. Kita ni dah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Dah lengkap. Dulu baru duk turun sikit. Diturun secara tadarus. Jadi tak pelik sahabat tanya. Jadi Rasulullah jawab dengan panjang. Dia kata air laut itu bersih dan segala bangkai yang berada di dalamnya adalah halal. Al-hallu maitatuhu. Halal bangkai-bangkai yang berada di dalamnya. Tidak Rasulullah kata na'am, sudahlah. Tuan-tuan pun dah mengaji dah hadis ni kan. Na'am, sudahlah kan. Sebab tu saya lajukan, sebab tuan-tuan pun dah mengaji dengan Ustaz Alim. Saya peringkaskan. Dia kata daripada sebaik-baik fatwa ini ayyujaba bi aksara minas soal. Sebaik-baik memberi fatwa, jawab lebih banyak daripada apa yang ditanya. Kalau Rasulullah kata na'am, ya, sahabat akan tanya lagi, binatang dalam laut macam mana pula boleh makan, tak boleh makan? Lalu jawab habis, senang. Sebaik-baik nak mengemukakan fatwa, ulama-ulama hadis kata berdasarkan kepada jawapan Rasulullah ni, biar jawab panjang tak apa, walaupun soalan tu ringkas. Nampak? Dia kata bangkai yang berada di dalamnya semua boleh makan. Maknanya kalau hak hidup lagi boleh makan. Kalau mati, kita kata macam segala binatang-binatang yang mati di dalam laut, kita ikan mati, sotong, ketam naik atas darat mati, boleh makan. Kalau hak hidup lagilah. Maksudnya bukan nak makan tengah hidup tu, kita bunuhlah dia dulu. Lagi gelopor dalam perut kan. Maksudnya hak hidup, hak bangkai boleh makan, hak hidup lagi dah boleh makan. Jadi maknanya kalau kita tengok dalam hadis ini, pendapat Imam Syafi'i, semua binatang boleh makan di dalam laut kecuali binatang yang berbisa. Binatang yang berbisa. Kalau mazhab Hanafi tak boleh makan, haram. Dia makan, yang dimaksudkan yang hadis ini adalah ikan sahaja. Uhitlat lana maitatani wad damani kan, dalam hadis yang lain. Dikiyah kot tu. Maknanya yang dimaksudkan bangkai-bangkai di sini adalah ikan dengan belalang, maksud dalam hadis yang lain kan. Sebab tu dalam mazhab dia, kami duduk, sahabat saya pun yang bawa saya pun dari Pakistan ni, hampir kat 10 tahun duduk Pakistan ni, demo tak pernah makan sotong, udang, ketam. Memang banyak jual. Untuk orang luar je tak makan sebab pegang haram. Jadi kita mengaji hadis ni, kita nak ikut hadis, kita kata halal. Sebab hadis kata boleh kan. Sebab hadis kata boleh. Maknanya semua binatang-binatang yang disebutkan tadi, utang, ketam, maknanya sotong tadi, dalam mazhab Hanafi tak boleh makan, dalam mazhab Islam boleh makan. Bila bincang masalah hadis Quran, kita kena faham
Okey, kalau kita alim, tuan-tuan yang alim, pakar dalam mazhab Syafi'i. Ilmu selok-belok mazhab Syafi'i ini semua alim. Ilmu Islam tak habis lagi. Baru pakar dalam mazhab Syafi'i. Campur pula dengan mazhab Hanafi, pakar juga. Syafi'i pakar, mazhab Hanafi pakar. Dalam mazhab Hanbali pun tuan-tuan pakar belaka. Maliki pun pakar belaka. Ilmu Islam tak habis lagi. Kita pakar alim dalam 4 mazhab pun belum tentu habis lagi kita ilmu Islam yang kita pelajari. Sebab wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah Ta'ala kata, aku tak bagi ilmu kepada kamu melainkan sikit sangat. Kadang-kadang Syafi'i pun tak serah mana pun, Hanbali pun tak serah mana, dah jadi berasa kembang kita ni. Rasa hebat, rasa alim. Kita tengok ulama-ulama besar-besar tu, lagi dia mengaji, lagi dia merasa dia jahil. Jadi kita ni nak bagi rasa jahil, kena mengaji. Bila kita mengaji, lagi kita baca, lagi kita tak tahu. Nak bagi rasa hebat, tak usah mengaji. Nak bagi rasa alim, rasa hebat, rasa pandai, tak usah mengaji. Confirm rasa alim. Sebab apa? Dia tak tahu apa yang dia tak tahu. Dalam istilah tauhid dia panggil jahil murakab. Jahil yang bersusun-susun, bertindan-tindan jahil. Jadi kembali kepada hadis yang kita bacakan tadi, bahawa air laut itu bersih dan segala binatang bangkai-bangkai yang berada di dalam laut adalah halal dimakan. Sabda Nabi SAW, manakala ditanya kepada dia tentang Telaga Budu'ah. Yang ni pun saya pelajukan. Telaga Budu'ah ni ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Hadis yang keberapa saya tak ingat. Oleh kerana itu saya bawa kitab hadis yang 66. Nak ceritanya, sebahagian daripada air, saya buat kesimpulan sebelum kita pergi jauh, sebahagian daripada air yang sah bab suci, yang mani hadas apa semua ni, bersihkan najis, air yang datang daripada langit, daripada ayat Quran yang kita bacakan tadi. Yang keduanya daripada air laut. Yang ketiganya daripada Bi'ru Budu'ah. Yang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, hadatsana Muhammad bin Al-Ala wal Hasan bin Ali wa Muhammad bin Sulaiman Al-Anbari qalu hadatsana Abu Usamah Anil Walid bin Kathir an Muhammad bin Ka'b an Ubaidillah bin Abdullah ibn Rafi' ibn al-Hadish an Abi Sa'id al-Khudri annahu qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abi Sa'id al-Khudri kata, dikatakan bagi Rasulullah, ana tawadda'u min bi'ri buda'ata wa hiya bi'run yutrahu fiha al-hiyad wa lahmul kilabi wan natanu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u tuhurun la yunajjisuhu syai'un. Dalam hadis ini, sahabat tanya, adakah boleh kami mengambil air sembahyang daripada Telaga Budu'ah yang berada di negeri Madinah? Jadi berhubung dengan telaga ini, macam-macam ulama tafsir. Adanya ulama kata telaga ini, saluran air dia ada satu parit kecil sampai ke kebun-kebun kurma, dialihkan kepada kebun-kebun kurma. Ada yang kata macam tu. Ada yang kata telaga ni besar. Ada yang kata kecil. Telaga, bila sebut telaga bukannya besar, sudah tu kecil. Itu berbagai-bagai andaian. Sebab apa ulama membuat berbagai-bagai andaian? Sebab tak tengok. Sebab itu dalam usul fiqh dia panggil ihtimal, tak tengok. Tak tengok, siapa-siapa pun boleh bagi pandangan. Macam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari kan, ya Rasulullah bila dia sujud tu kan, kaki Siti Aisyah depan tempat dia sujud, dia pegang dia kalih. Ada orang takwil, kita kata sentuh lagi perempuan tak batal. Lepas tu dia kata itu Aisyah selimut kaki dia, Rasulullah pegang dalam keadaan berlapis. Kita tanya, bila kamu tengok? Aku tak tengok. Imam Syafi'i, ulama-ulama Syafi'i kata macam tu, dia tengok ke? Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah, wafat 240 Hijrah. Dia tengok ke? Tak tengok juga. Bila tak tengok, hak nu tak tengok, hak ni tak tengok, jangan duk keras sangat bab mazhab ni. Sama-sama tak tengok. Jadi bab ihtimal ni kita ambil yang rajih. Walaupun kita tidak berkelahi dengan orang yang berbeza pendapat dengan kita, sebab masalah ihtimal. Ihtimal ni maknanya ramalan. Maka tak boleh kita nak keraslah masalah fiqh ni tu sudut kelahi. Dalam hadis kata al-ma'u la yunajjisuhu syai'un. Air itu tidak menajiskan akannya air oleh sesuatu. Tidak menajis akannya air oleh sesuatu. Lepas ni kita akan jumpa lagi. Hubungan air dua qalah ni ya. Kita akan jumpa lagi.
Di sini pakai paip ke kolah ni? Oh, ambil sembahyang macam mana tak cukup 2 kolah? Ha? Dia kata air kena ada 2 kolah. Kolah-kolah tu besar mana? Kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube saya dah bahas benda ni, tapi tak apalah ulang balik. Kolah-kolah tu dari hadis ni tak sebut kadar kolah tu banyak mana. Cuma ihtimal juga ada yang kata 2 kurbah daripada uncang kulit kambing. Kulit kambing kan bila dilapah, disamak, lepas tu dijahit semula. Orang Arab ni dijahit, dia buat basuh air dalam tu untuk dia bawa bekalan dia. 2 uncang tu 2 kurbah. Ya, 1 uncang ni 2 ekor, 2 kurbah, itulah 2 kullah. Itu ramalan. Ada yang kata satu hasta tu tambah lagi setengah, 4 segi. Melentang, buka dan dalam, itu juga 2 kullah. Tapi sebenarnya benda ni tak sebut dalam hadis. Tapi kalau kita baca dalam hadis-hadis Nabi, macam mana cara Nabi ambil sembahyang? Sahabat, fatakhtalifu aidina, dalam riwayat Muslim kan. Dalam Bukhari pula, Nabi suruh tangan macam tu, keluar air celah jari jemari Rasulullah. Dalam riwayat Bukhari sebut hampir 80 orang celup ambil sembahyang. Orang dah ambil cerita tentang mukjizat Nabi, dia tak ambil hukum fiqh tentang hadis tu. Tu yang rugi tu. Oh, Nabi ni memang mukjizat, ada makanan boleh jadi banyak, air keluar kat celah jari dia. Orang tak ambil hukum fiqh yang orang celup tu. Ulama-ulama hadis dia ambil hukum fiqh situ. Celup 80 orang ambil sembahyang. Lepas tu lebih kurang 80 orang juga dalam riwayat sebut bawa bekal dalam bekal masing-masing. Lepas tu bagi pula sedekah kepada orang yang berhampiran dengan tempat yang dia ambil sembahyang tu. Maknanya kalau kita tengok dalam fiqh hadis, air musta'mal tak ada. Fiqh hadis musta'mal tak ada. Air musta'mal ni ada di dalam fiqh mazhab. Sebab dia orang celup. Jadi siapa-siapa yang nak pegang dengan cara mazhab tu silakan. Cuma kalau orang yang nampak celup dalam baldi dan cebok, jangan kata tak sah tu kamu ambil sembahyang tu. Tak. Memang ada dalam hadis. Nanti kita akan bongkar, kita akan buka satu persatu insya-Allah. Okey. Air yang 4 bahagian, yang bahagian yang pertama. Jadi sebelum kita sambung, aku ada soalan kok. Baca laju-laju kok, tuan-tuan ada kemusykilan kok nak bincang. Saya tak boleh jawab, tak apa, Ustaz Asam boleh jawab, tak ada masalah. Saya lagi ramai ustaz duduk dalam majlis lagi saya suka. Macam tempat saya mengajar tamat piano tu, ustaz-ustaz saja. Saya banyak tak boleh jawab, saya passing kat dia tu jawab. Tak ada masalah. Saya susah hati kok tak ada ustaz. Saya nak kena jawab semua, takut tak betul jawapan saya. Ada ustaz ramai lagi bagus. Okey, ada soalan Ustaz, tuan-tuan? Oh, tak apa. Tak ada soalan, tuan pandai belaka. Kita sambung sikit lagi. Air yang 4 bahagian. Bahagian yang pertama ialah air yang suci pada dirinya lagi menyucikan bagi yang lain, dan tiada makruh menggunakannya. Pertamanya dia suci, yang keduanya sah. Suci menyucikan. Ada air yang suci untuk diri dia, tetapi tak sah menyucikan yang lain. Kita kata macam air kopi, suci lah, sebab tu kita boleh minum. Air kopi, Radik, Kholik, Neslo, apa lagi air-air, Tongkat Ali, macam-macam ya. Maknanya itu suci, sebab tu kita boleh minum. Tetapi tidak sah menyucikan yang lain. Tidak sah menyucikan yang lain kerana apa? Kerana dia suci hanya untuk diri dia sendiri. Suci hanya untuk diri dia sendiri, tidak sah untuk menyucikan yang lain. Sebab itu dia kata apa sini? Ialah air yang suci pada dirinya lagi menyucikan bagi yang lain, dan tiada makruh. Tiada makruh untuk digunakan. Ada air yang suci untuk diri dia dan suci untuk membasuhkan yang lain, tapi makruh digunakan. Lepas ni dia dah sebut, iaitu air apa? Air mutlak. Air mutlak ni kita dah sebut dah lama dah kan. Air mutlak ni apa dia masuk mutlak? Air mutlak ni apa dia? Mutlak tu apa dia? Bersih. Istilah mutlak tu apa dia? Mutlak ni kita nak makna je. Itu huraian lah tu. Itu dia kira orang alim lah tu. Kita nak makna dia saja. Air mutlak semata-mata air. Tak campur dengan gula, tak campur dengan kopi, tak campur dengan radik, semua tu semata-mata air. Air sungguh. Yakni air semata-mata yang tiada dikaitkan ataupun dibangsakan kepada yang lain seperti air mawar. Dalam mazhab Syafi'i dia ada 2,
qaid lazim, qaid munfa'. Qaid lazim ni apa dia? Qaid yang lazim ni yang mesti, qaid munfa' ni yang bercerai. Qaid lazim ini maknanya qaid yang dekat, rapat, lazim, mesti. Bila sebut ai tu nak kena sebut dengan istilah yang dikaitkan. Kait ni maknanya ikatan. Ikatan yang mesti. Macam kita kata ai kopi, ai Milo. Bila ada rancangan tu mesti kita sebut ai saja. Tak betul, tak sah. Bahasa dia tak kena. Ai mesti sebut kopi, ai Milo. Adapun ai itu kait lazim. Kait munfa' ni kait yang bercerai. Ai kita kata kan, macam air telaga, air sungai. Dia masuk dalam cawan, tak panggil telaga pun tak apa. Air hujan dia masuk dalam cerik, tak sebut air hujan pun tak apa, air sahaja. Semata-mata air. Makna yang tak bolehnya kait apa? Kait lazim. Bila kait air kopi, nak kena sebut kopi, bubuh dalam cawan kopi, dalam cerik kopi, bubuh dalam botol kopi, bubuh dalam baju pun air kopi juga orang panggil. Kait yang mesti dikaitkan, disebut air mesti nak sebut dengan benda tu. Yang tiada dikaitkan ataupun dibangsakan kepada yang lain seperti air mawar, dia tak boleh sebut air saja. Ataupun air yang disifatkan seperti air mani, mesti nak kena sebut perkataan yang kedua itu. Dan tidak pula air yang telah ditentukan bila mil ahdi, seperti kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni contoh-contoh yang disebut di sini. Lamma sa'alat Ummu Sulaimin hal 'alal mar'ati min ghuslin. Kita baca dengan ghuslin maknanya mandi. Kalau ghuslin maknanya basuh. Bahasa Arab dia lari-lari sikit, dia lain dia punya makna. Idza hiya ihtalamat. Qala na'am idza ra'atil ma'a. Artinya, manakala bertanya Ummu Sulaim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah perempuan itu mandi? Wajib dia mandi apabila ia bermimpi. Jawab Nabi, ya. Jika ia telah melihat akan air. Kalau mimpi saja, air tak ada, mimpi jima, tapi tak ada kesan air, tak wajib mandi. Itu maksudnya. Ini mimpi jima, ada nampak air. Yakni maksudnya ialah air mani. Hadis muttafaqun alaihi. Hadis yang diiktifakkan, sepakat Bukhari dan juga Muslim. Itu air yang pertama. Bahagian yang kedua ialah air yang suci pada dirinya tetapi tiada boleh menyucikan bagi yang lainnya. Maka air ini tiada harus digunakan untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Air ini. Dan air ini pula terbahagi kepada dua bahagi. Yang pertama air yang sedikit yang telah terpakai pada suci yang fardu. Macam kita basuh muka 3 kali, hak yang pertama tu fardu, yang kedua, ketiga tu sunat kan. Hak tu maknanya yang sedikit. Kerana hadis seperti mandi yang pertama. Kerana air itu suci. Yang mengenai pada tempat yang suci. Dan air itu bolehlah digunakan untuk membasuh kain yang suci. Kita tengok tadi dia sebut apa tadi? Seperti mandi yang pertama kerana air itu suci. Yang mengenai pada tempat yang suci pula. Air itu suci kena badan kita pula, tempat-tempat yang suci juga. Dan air itu bolehlah digunakan untuk membasuh kain yang suci. Tetapi tiada boleh menyucikan yang lain daripadanya sebab dah guna tadi. Sebab dah guna. Yang tu yang disebut air musta'malun. Istamala yastamilu isti'malan, musta'malun. Isim maf'ul maknanya yang dah guna. Kerana air itu telah berpindah daripada arti kata yang mutlak yang dinamakan air musta'mal kerana hadis yang terangkat dengannya. Tetapi air musta'mal dipakai pada bersuci yang sunat seperti mandi sunat. Lepas tu perkataan apa tu? Mandi sunat. Wuduk yang dibaharui, maka air itu bolehlah menyucikan. Kalau berdasarkan kepada satu pandangan, air musta'mal ni tak boleh sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Sebab air yang telah dipakai. Yang ni bila masuk sikit dalam baldi orang tuang. Sebab air musta'mal dulu mandi dulu, zaman dulu mandi dengan telaga. Bukan ada paip kolah apa. Nak mandi hadas tarik tu, baldi tu bila ambil air tu, dia siram kali pertama tu, dia mengangkat hadas, nak ambil kali kedua, dia cedok macam tu tarik. Sebab apa? Kalau dia tunduk, air tu jatuh dalam baldi, dalam timba tu, tuang balik sebab air yang sedikit.
ayat sedikit tak cukup 2 qaulah, jatuh jadi musta'mal. Saya bawa beberapa buah kitab Syafi'i, di antaranya kitab Bughayatul Tullab. Lepas tu di dalam kitab apa dia, Kifayatul Muhtadi. Berhubung dengan masalah air dalam mazhab kita sendiri, dalam mazhab Syafi'i. Di dalam Buriyah dia kata apa? Dia kata pada Khasyah Jamal telah memilih kebanyakan daripada ashab kami, iaitu ulama-ulama Syafi'i, yakni ulama mutaqaddimin mazhab Imam Malik. Kebanyakan ulama Syafi'i sendiri kalau kita kaji dalam masalah air, dia ada 2 pendapat. Majoriti ulama Syafi'i pegang cara Imam Malik. Dia kata apa? Bahawasanya air itu tiada menajiskan dia melainkan dengan berubah. Dan jika tiada berubah, suci ia jikalau sedikit. Jikalau sedikit katanya seperti bahawasanya mereka melihat mereka itu memudahkan atas manusia. Muka surat 12. Siapa-siapa yang ada Bughayatul Tullab, kitab mazhab Syafi'i. Kalau di dalam kitab Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, Majmu' Imam Nawawi contohnya, dia sebut dengan perkataan waqtara katsiruna min a'immatina mazhaba malikin annal ma'a la yanjusu mutlaqan illa bitaghayyuri. Kita Arab, kita Melayu, dia sebut benda yang sama. Telah memilih kebanyakan ulama-ulama Syafi'i berhubung dengan masalah air akan mazhab Imam Malik. Apa maksudnya? Imam Malik, air itu walaupun sedikit ni, kita kata satu cebok ke, satu baldi ke, masuk taik cicak, tidak berubah bau, rasa dan warna, boleh minum, boleh berwuduk. Lalu tak lalu itu cerita lain. Kalau nak bincang masalah mazhab Syafi'i sendiri membolehkan. Tadi saya sebut di dalam kitab apa tu, Bughayatul Tullab. Di dalam kitab, saya betul state tak? Sebab saya tak bawa kitab asal dia. Tuan-tuan boleh tengoklah muka surat Kifayatul Muhtadi, muka surat 57. Perenggan baris yang kedua daripada bawah, dan telah memilih beberapa banyak daripada ulama kita akan mazhab Imam Malik akan bahawasa tiada jadi najis air itu melainkan dengan berubah. Sama ada sampai 2 qaulah ataupun tiada. Dan qaul qadim bagi Imam Syafi'i, pertamanya majoriti ulama mazhab Syafi'i pegang macam tu, cara Imam Malik. Yang keduanya qaul qadim bagi Imam Syafi'i. Maksudnya tuan-tuan, orang duk celup dalam badi, dalam cebok, bukan Wahabi tu, mazhab Syafi'i tu, bukan Wahabi tu. Tak kena-mengena tuduh orang tu Wahabi, orang ni Wahabi. Imam Ahmad bin Abdul Wahab lahir pada 1115 Hijrah. Imam Syafi'i sebelum tu lagi. Ulama-ulama Syafi'i banyak bagi pendapat ini semua diambil daripada ulama dulu, sebelum Imam Abdul Wahab lahir lagi. Sebab tu kalau betul-betul belajar fiqh betul pun tak belajar hadis, dia tak jadi kelahi dah. Kalau campur dengan hadis lagi dia tak kelahi dengan orang. Sebab tu tuduh-menuduh ni bahaya. Orang tu Wahabi, orang tu sesat. Kalau kita buka balik kitab ni, kamu mazhab apa? Aku mazhab Syafi'i. Ini mazhab Syafi'i. Sebab tu kena tengoklah. Kita mengaku kita pegang pada mana-mana mazhab. Sebab itu Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi dan beberapa ulama yang lain menyebut laisa bimujarradil qaul ana syafi'iyyun wa ana hanbaliyun wa ana hanafiyun. Tak cukup. Bukan memadai kita mengaku kita pegang pada mana mazhab tanpa kita faham mazhab itu sendiri. Dia mazhab orang Melayu dengan Syafi'i dia ada beza. Orang Melayu dia cara Melayu dia, belum tentu dia mazhab Syafi'i. Hak Syafi'i, hak apa yang ada dalam kitab-kitab Imam Syafi'i. Kita kena tengok. Jangan mudah nak menghukum orang, menuduh orang Wahabi tak Wahabi. Kalau kita buka kitab mazhab Syafi'i sendiri pun tengok banyak dah apa yang orang buat tu ada dalam kitab kita, ada dalam mazhab kita. Jadi buat apa kita tuduh orang? Buat apa kita nak kelahi dalam masalah furuk macam ni? Yang pentingnya semua pihak mengaji, insya-Allah kita tak kelahi dengan orang, kita boleh tolak ansur walaupun berbeza pendapat kan. Okey ya. Okey, saya buka soalan tuan-tuan. Ada 5 minit lagi. Saya seorang je cakap tak seronok je.
seelok-eloknya ya. Kalau mengaji ni ada kitab macam ni baru saya semangat. Ni pak duk nganga 20 tahun, 30 tahun ngaji duk sandar di tiang masjid, apa nak terbalik di tiang masjid. Tak tahu apa. Bukan orang sini Ustaz, saya cerita orang tempat lain, tempat saya Ustaz. Tak ada kitab. Duk nganga. Bila sebut mazhab ni. Mazhab sendiri pun kadang-kadang tak faham. Sebab apa mengaji duk nganga, ya kan? Tuan-tuan saya respect sungguh. Mengaji ada kitab. Itu pun sebab saya bawa. Saya tak bawa belum tentu lah. Tuan-tuan beli kan. Kalau tak bawa, saya mengajar mana saya bawa kitab. Tolong memudahkan tuan-tuan ya. Kalau tak ada apa, setakat tu dulu ya. Kan ada lagi. Kalau tak ada apa, kita setakat tu dulu, insya-Allah. Panjang umur. Ada diberi kesempatan dan pulang, kita sambung pada masa yang akan datang insya-Allah. Wallahu alam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.